Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizah Nur Ayuni binti Samsudin dari kelas JBC 251-4E. Pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang konsep etika terhadap alam sekitar menurut berbagai peradaban dan isu-isu berkaitan dengannya. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang apa itu etika. Istilah etika berasal daripada bahasa Yunani iaitu ethos yang bermaksud tindakan, adat atau sifat yang berkait rapat dengan tingkah laku manusia. Dalam bahasa Inggeris, etika menggunakan istilah ethics yang bermaksud sistem prinsip moral. Menurut Kamus Dewan pula, etika merujuk kepada pengetahuan yang berkait rapat dengan prinsip moral yang menjadi pegangan terhadap seseorang ataupun sesebuah kumpulan. Ia juga melibatkan tanggungjawab dan akibat tingkah laku ataupun profesion terhadap seseorang ataupun sesebuah masyarakat. Alam sekitar pula disebut sebagai environment yang boleh diartikan sebagai keadaan sekeliling ataupun lingkungan. Persekitaran merujuk kepada unsur-unsur yang ada di sekeliling manusia seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, laut, bukit, gunung dan sebagainya. Terdapat satu lagi definisi alam sekitar iaitu environmentalism yang merupakan istilah geografi dan doktrin falsafah yang menekankan aspek fizikal persekitaran seperti keadaan iklim dunia yang berkait rapat dengan kegiatan manusia. Alam sekitar adalah satu elemen yang penting dan saling berkait rapat dengan kehidupan manusia. Sebagai contoh, sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandungi serat amat penting bagi membekalkan vitamin dan zat yang mencukupi kepada tubuh badan manusia. Oleh itu, tingkah laku manusia yang menekankan interaksi lestari dengan alam dapat memastikan kelangsungan hidup di masa akan datang. Di dalam topik ini, kita akan membincangkan tentang etika terhadap alam sekitar menurut agama Islam, agama Kristian, agama Buddha dan agama Hindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamizah binti Hanif dan hari ini saya akan membentangkan tentang etika alam sekitar menurut agama Islam. Islam sangat mementingkan aspek penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Oleh itu, Allah telah mencipta kita sebagai manusia ataupun khalifah di muka bumi ini yang memiliki ilmu pengetahuan serta kelebihan akal untuk berfikir dalam menjaga alam sekitar. Jadi, dari sudut pandangan Islam, terdapat 3 aspek bagaimana untuk melindungi alam sekitar, iaitu dari aspek akidah, syariah dan akhlak. Jadi, yang pertama ialah dari segi akidah. Akidah membawa maksud kepada ikatan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Jadi, bagaimana akidah ini boleh melindungi alam sekitar? Contohnya, jika individu tersebut mempunyai akidah yang kuat dan berlandaskan Al-Quran sebagai panduan, ia dapat menjaga alam persekitaran dengan baik serta tidak mencemarkannya untuk kepentingan diri sendiri. Dan sudah pun ditulis di dalam Al-Quran, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi ini, surah Al-Baqarah ayat 11. Oleh demikian, ia menjadikan manusia berfikir dengan lurus dan logik ketika mahu berbuat sesuatu. Contohnya, tidak membuang bahan toksik ke dalam sungai ataupun laut. Hal ini kerana mereka mempercayai bahawa air itu merupakan sumber alam yang dicipta oleh Allah untuk memenuhi keperluan harian mereka. Selain itu, menurut syariah pula, syariah merupakan perundangan hidup Islam yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa hubungan syariah dengan alam sekitar? Hal ini menunjukkan bahawa dapat dibuktikan bahawa perundangan Islam amat mementingkan keselamatan alam sekitar. Oleh yang demikian, segala aktiviti melibatkan pengurusan alam sekitar hendaklah berdasarkan hukum hakam yang telah ditetapkan. Jadi, kegiatan pembangunan memanglah penting terhadap peningkatan kehidupan manusia, tetapi ia haruslah seimbang agar tidak memberi kesan yang serius terhadap alam sekitar. Contohnya, pokok dan tumbuh-tumbuhan yang diterokai itu merupakan elemen utama kerana ia membekalkan sumber oksigen kepada makhluk. Oleh demikian, dengan adanya syariah dalam hidup, manusia dapat mematuhi undang-undang untuk memelihara alam sekitar. Akhir sekali ialah akhlak. Dalam Islam, akhlak melengkapi dalam semua aspek perkara, iaitu terhadap Allah, sesama manusia, haiwan dan tidak lupa juga terhadap alam sekitar. Antara sikap terpuji dalam Islam ialah qanaah, yang bermaksud sentiasa bersyukur dan tidak tamak dengan kurniaan Allah. Contohnya, tidak meneroka alam sesuka hati dan selalu berfikir apa kesannya sebelum melakukan sesuatu. Seterusnya ialah mahabbah,
yang membawa maksud mengasihi manusia dan makhluk lain. Contohnya tidak berlaku kejam terhadap alam sekitar. Selain itu ialah ihsan yang membawa maksud berfikir sebelum bertindak. Contohnya mengawal diri sebelum merosakkan alam sekitar. Akhir sekali ialah ta'awun yang membawa maksud tolong menolong antara satu sama lain agar keburukan terhindar. Contohnya gotong royong mengemas ataupun membersihkan sungai yang tercemar. Oleh itu, keselamatan dan keharmonian alam sekitar dapat dijamin dengan memiliki akhlak yang mulia dalam menguruskan alam sekitar seperti bertanggungjawab, berhemah, rendah diri dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul bin Anwar daripada JBC 2514E. Di sini saya akan menerangkan di mana bahawa konsep etika alam menurut perspektif agama Kristian. Terlebih dahulu, manusia dan alam sekitar merupakan salah satu elemen yang tidak boleh dipisahkan. Di mana hal ini kedua-duanya saling memerlukan dan kebergantungan di antara satu sama lain sangatlah tinggi. Alam menurut agama Kristian juga adalah satu anugerah ciptaan yang mempunyai nilai batin dan metafizik yang paling tinggi yang membawa manusia dalam mengenali dan mendekati Tuhan. Seterusnya, setiap agama juga mempunyai peranan tersendiri yang mana perlu dimainkan dalam melindungi alam sekitar. Hal ini juga terdapat dalam perspektif agama Kristian, di mana dalam perspektif agama Kristian, ini telah diletakkan bahawa manusia perlulah mempunyai sikap tanggungjawab dan amanah. Hal ini dikenal pasti kerana manusia sebagai penyumbang bagi mempunyai sifat dan idea dalam memelihara alam sekitar. Agama Kristian juga mempunyai elemen tradisional yang dipercayai menjadi penyumbang dalam krisis alam sekitar ini. Hal ini juga disebut dalam kitab Bible, di mana memberitahu manusia mempunyai kuasa kepada terhadap ciptaannya. Hal ini tercetusnya kerana terdapat beberapa peristiwa yang membawa kepada percubaan dalam menjatuhkan agama Kristian. Hal ini sebagai contoh, terdapat juga beberapa golongan yang telah menggunakan imej Tuhan dalam menggambarkan agama Kristian ini sama sekali adalah dipisahkan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menjatuhkan agama Kristian. Justru ini telah membuktikan agama Kristian pada masa kini dan juga dahulu adalah sesuatu yang sangat berbeza jika dibandingkan. Terdapat juga beberapa pandangan agama Kristian yang bermaksud sama seakan agama lain, iaitu bermaksud maksud kepada Alkitab, iaitu kuasa ataupun rada, pada umumnya pemerintahan ataupun penguasa. Iaitu pandangan agama Kristian terhadap menyatakan bahawa manusia mempunyai kuasa yang juga paling berkuasa dan berhak dalam mentadbir alam sekitar. Seterusnya, agama Kristian juga memberi kuasa kepada manusia dalam memerintah di atas muka bumi ini serta mempunyai amanah dalam melindungi alam sekitar. Kuasa yang dimaksudkan adalah manusia perlu memelihara dalam mentadbir alam sekitar dan tidak boleh merosakkannya. Hal ini juga tertubuhnya beberapa konsep, iaitu konsep stewardship, di mana kontraktual di antara prinsipal dan juga ejen, iaitu manusia sebagai ejen yang bersifat perlulah mempunyai sifat yang bertanggungjawab dan amanah yang ditugaskan oleh prinsipal, iaitu penciptanya. Konsep ini bertujuan membawa maksud kepada manusia sebagai wakil Tuhan dalam menguruskan dan menjadi tanggungjawab kepada manusia sebagai wakil Tuhan dalam mentadbir alam sekitar. Penjagaan alam sekitar juga menurut agama Kristian melalui situasi ini menjadikan manusia tidak boleh berbuat keburukan serta merosakkan alam sekitar. Malahan hal ini juga membawa kepada tertubuhnya beberapa undang-undang, iaitu natural law, yang menjadi garis panduan kepada manusia dalam menitik beratkan etika alam, dan juga sebagai penganut agama Kristian yang perlulah seharusnya mengikuti dalam dan memahami peraturan-peraturan dalam natural law ini. Hal ini kerana membawa kepada kesedaran terhadap manusia
kepada alam yang secara tidak langsung dan secara langsungnya memberi kesan terhadap memelihara alam sekitar dan yang tercemar serta membawa kepada kerosakan alam sekitar yang berjaya dihindari. Justeru, bagi memastikan alam sekitar terjamin dan sentiasa dihargai, terdapat falsafah-falsafah bagi agama Kristian yang telah memberikan kepentingan dalam memahami dan mengutuhkan lagi nilai-nilai terhadap alam ini. Hal ini kerana tertubuhnya konsep bayangan Tuhan, di mana manusia perlu mempunyai tanggungjawab dan amanah terhadap alam sekitar, serta penganut agama Kristian juga perlu memelihara dan melindungi alam sekitar. Walau bagaimanapun, perbezaan di antara Tuhan telah membezakan pandangan di antara Kristian, agama Hindu dan juga agama Buddha. Tapi konklusinya, kemusnahan alam sekitar boleh berlaku sekiranya manusia gagal memahami konsep etika alam di muka bumi ini. Tidak kira daripada pelbagai agama ataupun bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Nabila Basri. Saya akan menerangkan tentang etika alam sekitar menurut pandangan Buddha. Buddhisme merupakan satu agama yang memegang prinsip samsara yang bermaksud menjalani kehidupan seharian dengan mengawal kehendak terhadap alam sekitar. Ajaran Buddha menekankan bahawa alam semesta merupakan ciptaan yang wujud disebabkan oleh perkara-perkara sebelum ini selain alam semesta ini tidak kekal. Melalui fahaman Buddha turut dinyatakan sangkata dharma yang bermaksud ada, tidak mutlak dan berubah. Selain itu, di dalam agama ini, alam semesta dikatakan adalah satu proses kejadian. Proses kejadian ini yang dimaksudkan ialah arus perubahan daripada satu keadaan atau fenomena kepada keadaan yang lain yang sentiasa berlaku. Perkara ini dapat dikaitkan dengan perubahan alam sekitar kini yang dieksploitasi oleh manusia. Oleh itu, menurut ajaran Buddha, alam semesta ialah sangkara yang bersifat tidak kekal dan sentiasa berubah. Agama Buddha memandang makhluk hidup daripada sudut pandang yang sedikit berbeza. Ada dua elemen makhluk hidup di dalam agama Buddha, iaitu manusia dan binatang. Manusia dan binatang dianggap mempunyai 5 kelebihan seperti tubuh badan, iaitu rupa, perasaan, yedana, kebolehan untuk mengingat, sana, kebolehan berfikir, sankara, dan kesedaran, yinana. Mengikut agama Buddha, manusia hanyalah sebahagian kecil daripada unsur dalam alam sekitar dan hanya akan wujud dengan kebenaran makhluk yang lain. Istilah dharma yang bermaksud kebenaran juga bermaksud alam sekitar. Manusia dan makhluk lain hidup bersama untuk menjaga alam sekitar dan alam sekitar pula menjaga mereka. Pusat pandangan dunia adalah bumi, bukan manusia. Manusia hanya sebahagian daripada sistem yang rumit di mana mereka dapat membuat keputusan yang mungkin akan menjejaskan sistem ini. Menurut pandangan Gautama, beliau tidak setuju yang dengan amalan menyembelih haiwan seperti mana yang diamalkan oleh golongan Brahmin. Prinsip pertama, ahimsa atau anti kezaliman dan rezeki yang benar menyatakan bahawa menternak haiwan bagi tujuan pemakanan adalah dilarang sama sekali. Menurut ajaran agama Buddha, setiap haiwan tidak kira kecil maupun besar adalah dilarang untuk dibunuh atau disembelih dan haruslah dijaga serta dilayan dengan layanan yang baik dan tidak disimpan di dalam sangkar kerana ini boleh membawa kepada penderitaan haiwan tersebut. Malahan, prinsip memuda ini tidak kepada haiwan saja, malahan kepada tumbuh-tumbuhan. Hal ini kerana Sami Buddha sering menggunakan pokok-pokok dan hutan sebagai tempat bertapa mereka. Maharaja Asoka juga dikenali ramai dengan amalan penanaman pokok bagi kegunaan manusia dan haiwan. Contohnya di Thailand, kebanyakan tempatnya menganut Buddha. Oleh itu, kebanyakan hutan-hutan Thailand adalah hutan diiktiraf sebagai hutan simpan. Walaupun ada setengah penganut Buddha yang menetap di kawasan perbandaran di mana kebanyakan hutannya sudah ditebang, bagi mereka telah mempelajari amalan memelihara hutan daripada pencipta alam sekitar supaya hidup mereka kekal lestari dan aman.
Agama Buddha melihat fenomena kehidupan ini adalah melalui proses perubahan dengan sebab dan akibat yang berkait dan berpengaruh. Oleh yang demikian, telah wujud nilai kesedaran terhadap alam sekitar di dalam ajaran agama Buddha. So, agama Buddha amat mementingkan hubungan yang baik antara manusia dan binatang serta tumbuh-tumbuhan. Menurut pandangan mereka, manusia memerlukan alam sekitar untuk melangsungkan hidup mereka dan untuk keseluruhan hidup mereka. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iman Syafiqah binti Paiman. Saya akan menerangkan tentang pandangan agama Hindu dalam etika pengurusan alam sekitar. Etika pengurusan alam sekitar ialah cara bagaimana kita menguruskan alam sekitar sekeliling kita daripada tercemar atau musnah akibat daripada perbuatan kita sendiri. Menurut Abu Bakar dan Sharifah Nur Haidah Syekh Idrus dalam buku Etika Alam Sekitar yang bertajuk Pemeliharaan Alam Tabi'i Bersumberkan Pengetahuan Islam, pemeliharaan alam sekitar adalah satu keperluan moral dan etika. Masalah alam sekitar tidak dapat diatasi hanya dengan ilmu dan teknologi sahaja seperti yang diusahakan hari ini. Penekanan tentang kepentingan diri tidak merangsang manusia untuk membuat sesuatu selain daripada untuk mendapatkan keselesaan dan kesenangan untuk diri sendiri. Hanya keyakinan moral dan kesedaran etika dalam individu dan masyarakat dapat memotivasikan diri manusia untuk mengetepikan masalah kepentingan diri dan memotivasikan diri manusia untuk mengetepikan sesetengah kepentingan diri dan melakukan pengomadan demi kepentingan umum. Pengajaran etika tidak sepatutnya hanya berlandaskan kepada penguatkuasaan undang-undang. Pendidikan turut menjadi wadah utama dalam membangunkan nilai yang berkaitan dengan etika alam sekitar. Agama Hindu merupakan perkataan Parsi untuk India dan Hinduism. Ism bermaksud dari bangsa India. Robert C. Ziner menyatakan Hinduism sebagai satu cara hidup yang boleh dikaitkan dengan sistem sosial dan keagamaan. Terdapat beberapa pandangan agama Hindu dalam etika pengurusan alam sekitar. Secara umumnya, menurut agama Hindu, penciptaan, pemeliharaan dan pemusnahan seluruh alam semesta dilakukan oleh kuasa pencipta. Malahan seluruh alam semesta yang meliputi langit, bumi, lautan, daratan, kepelbagaian kehidupan dan komponen-komponen alam tabi'i yang lain berada di bawah kuasa Tuhan. Jelaslah alam semesta ini dikuasai oleh kuasa tertinggi iaitu kuasa Tuhan. Menurut ajaran Brahmacari, etika dalam agama Hindu dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang nilai baik dan buruknya sesuatu perbuatan manusia mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dan damai dalam kehidupan manusia. Brahmacari berasal daripada perkataan Brahma iaitu bermaksud ilmu pengetahuan, manakala cari bermaksud bergerak. Jadi, Brahmacari bermaksud tingkah laku seseorang dalam mempelajari ilmu pengetahuan tentang ajaran yang terkandung dalam kitab suci Veda, di mana ia selalu mengatakan bahawa berfikir bersih dan jernih serta hanya memikirkan pelajaran dan pengetahuan sahaja dan tidak memikirkan masalah-masalah duniawi. Hal ini demikian kerana nilai-nilai dan pandangan umat Hindu setiap aktiviti manusia sengaja atau tidak, baik atau buruk adalah dianggap sebagai karma, di mana ia bermaksud perbuatan menurut hukum dan sebab. Tambahan lagi, setiap aktiviti mempunyai sebab dan akibat mengikut ilmu asas pengetahuan yang tinggi. Ia kerana hanya akan memberi kesan kepada alam sekitar. Seterusnya, menurut Indrayati binti Ismail, beliau mengatakan bahawa konsep Advaita iaitu menganggap alam semesta ialah kudus, iaitu mempunyai sifat ketuhanan yang terdiri daripada doktrin non-dualism. Melalui konsep ini, mereka telah mengajar penganutnya untuk memuja tumbuh-tumbuhan seperti pokok, di mana pokok merupakan simbol kepada kepelbagaian sifat ketuhanan. Ditambah lagi dengan setiap pokok mempunyai dewa tersendiri. Menurut beliau juga, agama Hindu menganggap kawasan hutan juga merupakan kawasan kediaman bagi dewa Krisha, di mana penganut agama ini
dilarang untuk menebang pokok di kawasan hutan. Jelaslah bahawa melalui konsep Advaita, penganut agama Hindu memelihara tumbuhan seperti pokok di kawasan hutan daripada rosak kerana mereka menganggap setiap pokok itu mempunyai dewa tersendiri dan kawasan hutan merupakan tempat tinggal dewa. Di samping itu, menurut ajaran Dharma, ia menjelaskan tentang penjagaan alam sekitar melalui konsep Dharma. Konsep Dharma atau lebih dikenali sebagai Sanatana Dharma merupakan suatu konsep yang merujuk kepada beberapa panduan moral yang ditetapkan. Misalnya, salah satu panduan moral tersebut ia menjelaskan tentang penjagaan alam sekitar, di mana setiap manusia harus menjaga alam sekitar kerana mengikut kepercayaan penganut, mereka yang menganggap setiap elemen alam sekitar mempunyai unsur-unsur ketuhanan. Jelaslah bahawa konsep Dharma juga menjelaskan tentang penjagaan alam sekitar. Secara kesimpulannya, agama adalah merupakan satu komponen yang penting dalam membentuk seseorang manusia ke arah yang lebih baik dan lebih bijak dalam mentadbir anugerah alam semula jadi. Dengan adanya agama yang menitik beratkan mengenai nilai dan etika dalam satu perbuatan, maka perkara yang lebih teruk atau buruk tidak akan terus berlaku. Kesimpulan, secara keseluruhannya, kepentingan penerapan nilai-nilai etika alam sekitar sememangnya perlu diambil kira dalam konteks masyarakat di Malaysia hari ini. Banyak kerosakan telah berlaku terhadap alam sekitar, habitat flora dan fauna. Manusia sendiri yang akan menanggung sama ada masyarakat yang melakukan kerosakan tersebut ataupun masyarakat lain yang menanggung kesan buruk ini. Natijahnya pasti akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, penerapan nilai etika ini dilihat mampu untuk menjadi benteng dan memberi kesedaran kepada masyarakat berkenaan supaya lebih menghargai alam sekitar sekaligus menitik beratkan alam sekitar dalam proses pembangunan yang ingin dijalankan. Pelbagai usaha telah dilakukan supaya pembangunan dapat dilaksanakan. Yang masa pula dilihat sebagai wadah untuk menyebarkan maklumat kepada seluruh masyarakat supaya kesedaran dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat. Hal ini disokong oleh Jamilah Ahmad dengan menyatakan masalah alam sekitar makin berleluasa dan kepentingan untuk melahirkan masyarakat yang lebih bertanggungjawab turut mendesak. Diharapkan pada masa akan datang, masyarakat akan lebih peka terhadap masalah-masalah yang membabitkan alam sekitar dan terus cuba mencari jalan penyelesaian agar alam sekitar akan terus terjamin. Sekian, terima kasih.